cover by pensyarah praktikal. Okay, tutorial tak cover sebab kita tak sempat. Jadi dia mungkin dah lepas dah lah topik ni, banyak kebanyakan kamu mungkin dah belajar dah, tapi sekarang baru nak kuliah balik ni. Tak apalah ya. So, kalau you tak faham ataupun you ada persoalan, you boleh tanya je ya saya. Okay, so kita ada 6.1, 6.2 and 6.3. Yang amali kamu tu 6.3. So, ini adalah objektif of the lesson. Kamu boleh baca kemudian nanti ya. Dia adalah about equilibrium. Lepas tu cari KP, KC. Relation KP dengan KC. Lepas tu 6.3 ni literally principle. If you change you alter the equilibrium, you do something, you disturb the equilibrium, macam mana equilibrium, reaction tu dia jadi macam mana. Okay, so ini introduction dia. Okay, you normally, reaction tu, sebelum ni kamu dah belajar reaction, kamu nampak dia punya equation, anak panah dia ni satu hala saja. Ini reactant, ini product. So, reaction of the reactant convert into product. Stop lah, reaction stop. Bila dah dapat product, reaction stop. Di mana reactants akan berkurang kan. Reactant tu akan bertindak balas. So dia akan berkurang atau habis. Dan produk akan bertambah. Kan, itu normal lah. Dia nampak reactants akan berkurang, produk akan bertambah. Jadi kalau reaction tu di mana semuanya reactant convert kepada produk dan reaction tu stop, ini kita panggil irreversible reaction. Reaction di mana produk tu tak convert balik jadi reactant. Dia go forward saja, proceed in one direction until reaction stop, completion. Rate tu dia akan over the time dia akan decrease sampai habis tamat. Dia nak balas lah sampai rate tu jadi kosong. Okay, tapi kita ada reaction yang kedua jenis ni, di mana equation tu kamu nampak ada anak panah dia macam ni. Anak panah dia menunjukkan reaction tu boleh pergi ke depan atau daripada belakang produk tu boleh convert balik dapat reactant. Reaction is called reversible reaction. Reaction that proceed both direction. Forward dengan reverse. Forward maksud ke depan, reverse maksudnya patah balik. Kalau forward maksudnya, kalau kita baca equation ni, kita kata yang ni reactant reactant. Belah sini reactant. Reactant convert into product, product convert back into reactant. Macam tu. Jadi, produk akan increase, macam tadi juga, produk akan increase until a time when the concentration of product tu stays the same dah. Dia flat sini. Tak berubah dah. Reactant akan decrease, however, their time reactants pun dia akan jadi constant, tak berubah concentration reactant. So, bila concentration of reactants and product ni stays the same, does not change, maksudnya dia dah reach equilibrium. Jadi kita ada sistem tu dia akan reach equilibrium for reversible reaction. Kalau irreversible tadi tak ada equilibrium. Yang ini dia akan ada equilibrium di mana concentration reactants and product tu stays the same, does not change. Reaction sebenarnya tak berhenti tak macam irreversible tadi, dia berhenti, dia dapat produk berhentilah tindak balas. Tapi ini untuk reversible reaction tak berhenti. Tidak bermaksud yang concentration reactant dengan produk ni dah tetap ni maksudnya reaction tu berhenti, tak. Dia masih ke depan, ke belakang. Dia berlaku. Bila mana rate for forward reaction equals dengan rate of reverse. Then equilibrium dah tercapai. When the rate of the forward reaction, rate tu kadar halaju tindak balas. Halaju tindak balas. Speed of reaction. Apa
kadar tindak balas tu, berapa laju tindak balas tu. Bila rate of forward reaction equals to the rate of reverse, then we say the reaction has reached equilibrium atau chemical equilibrium is achieved. There will be no further change in concentration of reactants and product ni. Tunjukkan di masa ni masa equilibrium lah. Bila concentration of reactant and product tu dah constant, tak berubah. It's not the same, not necessarily the same concentration dia, but it's constant. So dua ciri when kita nak tahu reaction tu dah sampai equilibrium, iaitu concentration of reactants and product stays the same, does not change over time, and rate of forward reverse equal. Rate of forward reaction and reverse equal. So kita kata dia dah sampai equilibrium. So this does not mean that reaction stop. Reaction tak berhenti, duduk jalan ke depan, ke belakang, tapi at equal rate. Okay, faham so sekali tadi rate of forward reverse are equal. So tak ada lah overall change in concentration atau pressure reactant product, semua remain constant. Same ni bukan maksudnya sama nilai dia, stay constant. And equilibrium can be approached from forward and reverse. Untuk capai equilibrium tu, kita start daripada produk pun boleh, kita start daripada reactant pun boleh. Okay. Dan equilibrium ni berlaku untuk closed system. Maksudnya kalau kata reaction melibatkan gas, gas tu tak terlepas keluar lah, jadi dia ada bekas tu tertutup. Ataupun kalau kata melibatkan reaction dengan ratan aqueous, maksudnya kita tak ada tambah-tambah benda lagi lah, biar dia bertindak balas itu je. Ya. Ni contohnya apa yang berlaku pada awal, kita masukkan N2O4. Kita ada N2O4 equation dia kita tak bagi kat sini Ini N2O4 terurai kepada NO2. Kita tak tulis equation sini. N2O4 forming 2NO2. Awal-awalnya NO2 warna dia brown. Akhir nanti kita akan nampak NO2 terbentuk, so dia start jadi brown. Asalnya ada N2O4 molekul tu, kemudian N2O4 akan berkurang, NO2 akan bertambah. Kemudian nanti dia dah reach equilibrium. Okay, itulah tak apa tunjuk situ. Okay, nanti kamu boleh tengok ni lah, boleh baca lah ya. Saya tak ada nak bagi detail-detail sangat, so saya just sebenarnya roughly je on the surface je. Kamu boleh baca lah nota saya ni untuk fahamkan. Ini menerangkan balik lah tadi graf tadi. Ni ada soalan ni, maksudnya kita menerangkan balik tentang N2O4 dan NO2 ni. Yang boleh baca lah ya. Okay, type of equilibrium. Type of equilibrium. Ada dua jenis type of equilibrium. One is homogeneous equilibrium. Second one is heterogeneous equilibrium. Type equilibrium. Kalau homogeneous means all the reactants and products tu are in same phase. Kalau gas, semuanya gas. Kalau aqueous, semuanya aqueous. Macam tu. Kalau campuran different phase, kita kata heterogeneous equilibrium. Ni ada solid, ada gas. So, dia tak sama phase. Right? Okay. Bila mana concentrations of reactants and product tu at equilibrium, ya. Bila kita bahagikan concentrations of product, hasil darab concentration of product, power dengan stoichiometric coefficient dia over concentration of reactant, power the stoichiometric coefficient, dia akan dapat satu constant.
So ini expression KC ni, KC atau KP ni, dia adalah law of mass action atau equilibrium law. Dia bukan statement apa-apa, it's just this expression. Maksudnya kita bahagikan concentration ataupun kalau kata benda tu melibatkan gas, maksudnya partial pressure of product bahagi dengan reactant kuasa dengan stoichiometric coefficient. You akan dapat satu constant bila concentration atau pressure tu at equilibrium. Dia dapat satu constant, itu maksudnya satu law of mass action atau equilibrium law. For any reversible reaction at chemical equilibrium and particular temperature, there exists a fixed ratio. Fixed ratio dah. Bila kita ratiokan produk over reactant kuasa dengan stoichiometric coefficient ni, dia dapat satu nilai yang tetap. Dia dipanggil equilibrium constant. So untuk for equation yang secara general macam ni, semua dia equals. A, B, small B, small C, small D ni adalah stoichiometric coefficient untuk tindak balas tu. Reactants, product, reactants A, B, product C, D. So kita bahagikan concentrations of product, hasil darab, produk kuasa dengan stoichiometric coefficient bahagi dengan concentration of reactant kuasa dengan stoichiometry coefficient dan dia dapat nilai K. K tu kita panggil KC sebab dia in terms of concentration. Jadi ingat law of mass action tu sebenarnya adalah expression ni. Bukan nak kena state that apa benda-benda. Is the expression. Law of mass action state that the equilibrium condition is expressed by equation. Sebab dia fixed ratio tu dia kata. Dia akan ada fixed ratio on the concentration of product over reactant, concentration at equilibrium, power stoichiometric coefficient dia. Alright. Jadi itulah saya define sekali lagi equilibrium constant in terms of concentration is defined as the ratio of the equilibrium molar concentration yang dalam bentuk molar. Concentration tu dalam bentuk molar, molarity, mole per volume of products to the equilibrium molar concentration of reactant, product over reactant raised to the power kuasa kepada coefficient bagi balance chemical equation. Okay, equilibrium concentration tu at equilibrium, the equilibrium molar. So concentration in terms of concentration, molarity, concentration in terms of molarity, mole per dm cube. And solid and liquid, we don't take into account into the expression, not included in the KC-KP expression tu because dia punya concentration dia constant, solid dengan liquid. Kita masukkan yang concentration atau pressure yang variable. Kalau dia constant tak boleh lah. Kita masuk tadi ni concentration yang boleh diubah-ubah. Kalau concentration. Pressure pun boleh berubah. Tapi kalau solid, dia concentration dia dah tetap lah, solid dengan pure liquid. Okay, jadi contoh ada soalan ni. Ni dia punya equation. State the type of equilibrium. Okay, type of equilibrium tengok ada mixed phase. So this is heterogeneous equilibrium lah. Explain sebab dia mix of water ni adalah in liquid form kan. Other adalah gas. So ada mixture of different phase. That's why dia heterogeneous equilibrium. Write the equilibrium law. Maksudnya you write the expression. Walaupun dia tak kata in terms of concentration. Kalau dia tak kata KC, you tahulah. Write the equilibrium law. Okay, nak in terms of what? In terms of concentration ke in terms of pressure? Okay, kalau nak in terms of concentration, maksudnya concentration lah. Concentration of product. Yang ni water tak ambil kira. Kita akan buat concentration of product Cl2, power of 2 over concentration of HCl, concentration of oxygen gas. Okay, yang H2O kita tak ambil kira.
Okay, kemudian maybe dia nak suruh cari calculate KC. So apa yang diberi? Dia kena bagi semua lah. Dia kena bagi dalam bentuk concentration, molarity. So ini mole mesti ada volume. Mole over volume concentration. So dapat berapa KC. Right? Kalau KP pula, the equilibrium constant in terms of pressure. Jadi dia kena tulis partial pressure. Ni saya ni masa ni sebab mungkin saya tak boleh buat ke apa benda ni, tak cantik buat ni . Saya tulis balik di sini. Kalau kita nak tulis expression KP, KP equals to, kita buat partial pressure tu besar. Partial pressure of C, produk dia yang kita ambil kira yang gas-gas. KP ni dalam bahan tu mesti gas-gas. So, P partial pressure of bahan gas C, kuasa, macam tadi kan, kuasa berdasarkan stoichiometric coefficient dia, C. Kali ni darab partial pressure of D kuasa dengan stoichiometric coefficientnya D, small d. Partial pressure of A kuasa dengan stoichiometric coefficientnya, partial pressure of B kuasa dengan stoichiometric coefficientnya, right? So ini in terms of pressure. Pressure you nak buat dalam unit apa pun tak apa. Okay, in terms of pressure. Kita belum lagi, kalau macam ideal gas equation itu kalau ada melibatkan R, nak tukar unit itu tak apalah, tukar dalam ATM ke apa. Very ikut je apa yang diberi dalam unit apa, so kita just masukkan. Ya. Okay. Ini ada soalan lah. Jadi kalau dia dah bagi nilai-nilai itu at equilibrium, jadi kita boleh just masukkan. Dia suruh cari determine equilibrium partial pressure of chlorine. So nak cari yang ini. Kan, yang lain at equilibrium tu telah diberi. KP diberi. KP dia 1.05. So just substitute everything dan dapatlah partial pressure of chlorine. Semua dah diberi at equilibrium lah, mudah lah Kamu tengok dia bagi at equilibrium ke initial. Kena careful. Okay. Okay. Ini kalau kata mungkin dia nak cari equilibrium constant untuk equation yang different sikit. Kamu kena tahu kan, kalau kata reaction forward, dia punya expression KC ke KP ke, KC katakan, okay, KC, concentration of product over reactant kan. Kalau K untuk reverse reaction, so sekarang yang ini jadi reactant pula lah, dia jadi produk. Jadi expression dia berbeza lah ya. Dia jadi inverse lah. Kan? Inverse. So K forward adalah inverse of K ataupun K adalah 1 over K prime. K forward adalah 1 over K inverse. K reverse. K reverse. Dia adalah inverse. Inverse. K forward adalah sama dengan inverse of the K, iaitu 1 over K reverse. Okay, contoh yang ini dia kata untuk expression equation ni, KC dia macam ni. Jadi sekarang kita alter equation tu, kita reversekan dia dan kita divide by 2. So K tu mestilah different lah. Cannot lagi berdasarkan equation yang atas Equation dia berubah, K dia tu berubah lah Ni mathematical je lah. Kan? Expression untuk KC 4.167 ni untuk forward reaction. Ini. So produk dia yang ini. Ni air tak mikir kan. So produk dia Cl2 kuasa 2 over HCl kuasa 4 oksigen.
Okay, jadi kalau kita nak equation ni, maksudnya kita kena inverse dan kita kena, sebab equation ni semua ni dibahagi 2 ni kan. So dia root, dia punca. So nilai tu reverse dan kita kena punca 2. Baru dapat. Mathematical lah kamu cuba nanti. Yeah. Okay, sekiranya melibatkan calculation yang lebih complicated di mana dia tak beri equilibrium. Macam awal tadi, equilibrium diberi, okay, mungkin kita nak cari KC tu dengan lebih mudah lah sebab dah diberi, kita just substitute je lah. Nak cari concentration ke, equilibrium ke, dah ada dah yang lain-lain tu, equilibrium dia dah diberi. Tapi sekarang ni tak diberi equilibrium. Dia baca soalan, 0.2 mole HI is injected. Jadi maksudnya ini initial. Ini bukan equilibrium. Dia start reaction, reactant tu dimasukkan, HI 0.2 mole. Okay, is injected into a 0.5 liter flask at 298 Kelvin at equilibrium HI. Okay, equilibrium. Yang diberi equilibrium HI sini. Determine KC. Nak cari KC. KC kita nak tahu kan berdasarkan expression ni. Jadi semua ni kita kena cari at equilibrium. Jadi kita kena ada nilai ni dengan nilai ni. Baru kita boleh cari. Tapi tak ada. Yang dia ada ni hanya HI sahaja. HI equilibrium ni sama dengan 0.078. Yang ni tak ada. Hydrogen tak ada. Iodine tak ada. Jadi kamu kena buat table. Table ni panggil ice table. Kamu boleh dengar saya okey Saya cakap seorang-seorang ni? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay. Okay, so table ni dia panggil ice table. Table ni kita kena buat sekiranya kita tak ada benda-benda equilibrium tu. Kita perlukan benda-benda tu equilibrium. Kalau macam soalan tadi, dia dah beri dah benda-benda tu equilibrium. You boleh substitute je. Ni tak ada. Yang ada hanya HI sahaja. Hydrogen tak ada, iodine tak ada. Jadi kita kena buat ice table. Kita kena letakkan dulu initialnya berapa. Okay, sebab ini melibatkan KC. Jadi saya punya ice table saya dalam bentuk concentration. Saya macam tu. Saya tak mau buat table saya dalam bentuk mole. Takut nanti terlupa nak bahagi dengan volume. Dia kan kena concentration, molarity. Mole bahagi dengan volume. Jadi saya siap-siap buat saya punya table dalam bentuk concentration, molarity. Sekejap apa yang saya dapat di sini, saya terus masuk sini-sini. Okay. Jadi initial concentration diberi mole bahagi dengan volume. So 0.2 divided by 0.5, 0.4 molar. Concentration dalam molarity. So awalnya hydrogen dan iodine belum terbentuk jadi kosong. Nanti HI ni akan mengalami penguraian, menghasilkan hydrogen dan iodine. So dia akan bertindak balas. Dia akan hilang. Kita kata hilang tu maksudnya negatif. Dia dissociate ke, dia ionize ke, whatever, dia reacted ke. So dia hilang sebanyak. Kalau nampak sini 2, maksudnya kita buat tolak 2x. Ni 1, so plus x. Sini kalau plus lah sebab dia terbentuk kan. Tapi x sebab 1. Kalau sini ada 2, so sini kena bubuh plus 2x. Ya, tengok sini 2, kita bubuh 2x. 1, ini bubuh plus x. Sini 1, maksudnya 1x. Okey, jadi kita buatkan garis 2 macam ni. Buatkan garis seolah-olah kamu menjumlahkan. Kita menjumlahkan. Asalnya ada berapa? Asal ada berapa? Nanti hilang banyak mana? Nanti equilibrium tinggal berapa? Kita jumlahkan. 0.4 campur tolak 2x. Jadi 0.4 tolak 2x lah. Iaitu 0.078 lah. Nanti you boleh cari x ni. 0.078 sama juga dengan 0.4 tolak dengan 2x. So dapat x berapa? Jadi kita boleh dapat x tu adalah juga hydrogen gas
yang terbentuk equilibrium, iodine yang equilibrium. Ya, jadi kita boleh gantikan kat sini. So dapatlah nilai Kc. Jadi itu dia untuk kita tacklekan soalan-soalan yang difficult ni, kamu tuliskan equation, tunjukkan initial concentration. Kalau kata ini Kc, kita buat concentration lah. Kalau kata pressure, kita buat partial pressure initial lah, initial pressure. Ni initial concentration atau pressure. Kalau kata Kp, kita nak cari Kp, kita buat pressure. Okay, lepas tu specify the change. Okay, change dia hilang macam mana? Yang terbentuk macam mana? Kemudian baru state the final, maksudnya jumlahkan. State the final sama ada mole or concentration. Saya buat dalam concentration. Kalau table ni melibatkan Kp, saya buat dalam pressure. Okay, so dapatlah write the expression. Ini expression kena tulis jangan tak tulis, jangan terus masuk nilai. Takut silap nilai. Kurang-kurangnya kamu dapat markah. Ni kalau subjektif lah. Okay. Okay. Jadi contoh satu je lah tadi tu kiraan. Okay, kemudian kalau kata kita dah ada Kp, kita boleh cari Kc. Ataupun kita ada Kc, kita boleh cari Kp. Dia ada hubungan Kp dengan Kc. Kp equals to Kc RT delta N. RT ni kena dalam kurungan Maksudnya R delta N, T pun delta N kuasa dia. R kuasa delta N, T pun kuasa delta N. Jadi kena ada kurungan ni. Kalau kamu tak buat kurungan, maksudnya T sahaja, delta N, itu salah formula. Right? Okay, apa itu Kp tahu tadi, K pemalar tu lah. Kc RT adalah gas constant, ada gas constant 0.08206. Dalam topik 5 tu kamu dah belajar gas constant. 0.08206 R. Temperature in Kelvin. Temperature kena convert dalam Kelvin. Plus 273 kalau diberi degree Celsius. Okay, delta N. Delta N ni adalah summations of mole produk tolak dengan summation small. Ni summation. Jumlahkan mole untuk produk tolak dengan jumlah mole untuk reaktan. Jangan kita ambil kira dalam expression lah. Kalau kata melibatkan solid, liquid, kita tak ambil kira dia punya mole. Yang kita kena consider dalam expression sahaja. In expression. Kalau kita tak boleh tulis dia dalam expression, dia melibatkan solid dengan liquid, jangan ambil mole dia. Contoh di sini, kita ada equation ni. Semua ni gas-gas. Jadi kena ambil kira dalam expression kan. Jadi delta N je. Mole produk 2. Tolak dengan mole reaktan 1. Ni 1. So 2 tolak 1 jadi kuasa 1 lah. Kuasa 1. Tak tulis tak apa kan. So kita ada Kc. Soalan ni nak cari Kp. Jadi Kc ni ada 0.36. Temperature diberi 25 plus 273, 298. Guna R 0.08206. Dapatlah Kp. Okay, kalau kata you nak buat unit atau tak buat unit. Okay, Kp, Kc ni tak letak unit pun tak apa. Dia constant. Tapi kalau kata kamu nak letak unit, make sure you letak unit yang betul lah. Kita tengok dia punya expression. Kan, kalau nak tahu unit bagi Kp, tengok expression Kp tu macam mana. Kp, dia punya expression dia, partial pressure of product NO2 kuasa dengan 2 over partial pressure of N2O4 kuasa 1. So kalau pressure unit dia ATM, so unit yang ni ATM kuasa 2 lah. Bawah partial pressure N2O4 ATM. So ATM cancel. So unit dia ATM. Okay. Kalau nak tulis unit, tulis dengan betul. Kalau tidak, you tak ada unit pun okay. Tengok expression balik. Macam mana expression dia. Okay. Okay, tentang degree of dissociation. Jadi degree of dissociation tu maksudnya pecahan
degree of dissociation, darjah penceraian, bahasa Malaysianya darjah penceraian alpha is the fraction atau pecahan molekul that dissociate into smaller molecule. Dia terurai kepada molekul yang lebih kecil. Darjah degree of dissociation alpha adalah berdasarkan amount of dissociate, berapa yang dissociate yang terurai itu berapa per dengan initialnya sebelum dia terurai. Kalau nak dalam percentage, kita kali dengan 100 lah. Contohnya di sini, molekul ni, akhirnya, ni semua akhirnya. Akhirnya, dia tak dissociate maksudnya. Dia masih kekal dalam keadaan biru dan merah. Jadi dia tak bercerai. Bercerai maksudnya macam ni Tak bercerai maksudnya dia bergabung. Jadi dia tak ada yang bercerai. So undissociate dia tu ada 2. Yang dissociate tak ada. So berapakah degree of dissociation? Berapa yang dissociate? Tak ada. Per dengan total berapa? Ada 2 molekul. Dia tak tunjuk awal sini dia ada 2 molekul. Jadi percentage dissociation adalah kosong lah. Sebab tak ada yang dissociate. Kalau kita tengok sini, maksudnya kita start dengan 2 molekul, 1 dah dissociate, 1 lagi tak. Yang dissociate ada 1, yang tak dissociate 1. So dia adalah 50% lah, 1/2 kali dengan 100. 50% dah dissociate. Ataupun 1/2 kali dengan 100. Ya. Kalau kata degree, dia tak kali dengan degree. Ni degree. Tak kali dengan 100. Kalau you nak dengan percentage dissociate, percentage dia adalah 50% lah. 1/2 kali dengan 100. 50%. Yang ni 100%. Semuanya dissociate. So, 1, total dia 2. 2 per dengan 2 kali dengan 100. 100% yang dissociate. Semua duduk dissociate. Itu maksudnya dissociate dia bercerai. Okay, jadi contoh soalan kat sini. Okay, dia kata N2O4 akan dissociate into NO2. The equilibrium constant Kp for the reaction is Kp diberi calculate the degree of dissociation. Jadi kamu kena faham yang degree of dissociation tu maksudnya nak degree, kalau nak degree, kadang-kadang dia kata degree pun maksudnya percentage. Tapi ni saya buat degree ni bukannya percentage lah, tak kali 100. Kalau nak degree, kan berapa yang dissociate per dengan initial. Tadi kan nampak formula dia. Degree, amount dissociate over amount initial. Amount dissociate over, so amount dissociate tak kali dengan 100. Amount dissociate over amount initial. Amount dissociate yang ni. Berapa dia akan tercerai. Seperti negatif tu. Amount dissociate. Ini initial. Maksudnya X over 1. Dalam kes ni dia buat pressure initialnya adalah 1. Nanti belum terbentuk, nanti dia hilang sebanyak X sebab dia ni 1 mol. Ini jadi 2X. So at equilibrium 1 tolak X, ini 2X. Kp adalah this one. Kp partial pressure NO2 at equilibrium 2X. Lepas tu expression dia tu ada kuasa 2, so ada kuasa 2. Partial pressure of N2O4 1 minus X. Expression dia ada kuasa 1, so kuasa 1. Kuasa dengan Kp, jadi cari nilai X
Selesaikan persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik, kamu kena tahu macam mana kita nak selesaikan menggunakan kalkulator. Masukkan nilai A, nilai B dan nilai C. You should know how to use your calculator. Nak selesaikan persamaan kuadratik, nak mencari nilai X. X ni mestilah positif dan logik. X, dalam kes kita ni, soalan kita, X ni tak boleh lebih daripada 1. Initial dia ada 1, jadi X tak boleh, X tu mestilah positif dan tak boleh lebih daripada 1. Kalau lebih daripada 1, maksudnya tak logik. 1 ni 1 ATM, ini pressure dalam ATM. Boleh ke? So kalau kita dapat X dia adalah 0.14, jadi X over 1, kita dapatlah degree of dissociation. Kalau nak dalam percentage, tu kali 100. Kamu okey tak? 0.14 kali 100 is 14%. Kalau nak convert. 14% kalau dalam percentage. Okey, yang penting ni kat sinilah selesaikan melalui persamaan kuadratik. Sebab KP dia besar. KP dia besar. Dalam KA, KB, dalam weak acid, weak base, kamu tak perlu menyelesaikan persamaan kuadratik ni. You boleh abaikan nilai X di bawah ni. Tapi dalam KP, you kena selesaikan persamaan kuadratik ni, cari nilai X. X tu mestilah positif dan logik. Tak boleh. Ingat X jangan lebih daripada awal dia ada berapa. Jangan hilang tu lebih daripada apa yang ada. Ya, jadi degree of dissociation, berapa yang hilang, yang dissociate over initial. Right? Okay, sekiranya kita nak tahu whether reaction tu at equilibrium ataupun tidak, kita masukkan nilai-nilai concentration yang diberi. Macam kita buat expression Kc juga. Jadi kalau kata bila you masukkan concentration yang diberi, expression tu dia panggil QC. Kalau dia sama dengan nilai Kc diberi, maksudnya reaction tu at equilibrium lah. Dia tak kata concentration tu at equilibrium, dia tanya reaction ni at equilibrium ke tak. Itu soalan dia macam tu mungkin. Jadi kamu check lah kepekatan-kepekatan yang diberi tu. Bila you bahagikan produk over reactant kuasa dengan stoichiometric coefficient, especially macam you buat untuk Kc, tapi nilai tu kita panggil QC, constant dia tu. Kita check sama tak dengan Kc yang diberi. Kalau sama, maksudnya reaction tu at equilibrium. Kalau QC tu lebih daripada Kc, reaction tu not at equilibrium, yes. Tapi untuk dia reach equilibrium, kalau C tu besar, maksudnya yang atas ni besar lah, numerator tu besar. Jadi untuk dia reach equilibrium, yang atas ni kena kecilkan. Sebab dia sekarang besar, sebab tu Q dia besar. Maksudnya dia kena pergi ke kiri. Supaya produk tu kurang. To reach equilibrium, product must be converted into reactant. Jadi sistem proceeds to the left. Dia kena kurangkan produk supaya pengatas ni kecil, supaya Q tu jadi kecil. Q kalau besar nak kena kecilkan, nak kena bagi sama dengan Kc. Jadi dia akan, equilibrium position tu kena reach to the left. Dia kena pergi belah kiri nak kurangkan produk. Kalau kata QC tu kecil pula, QC tu nak kena naikkan, maksudnya dia kena tingkatkan produk. So reaction proceeds to the right. Untuk sampai equilibrium, dia kena, yang reaktor ni kena tidak boleh menghasilkan lebih banyak produk. Boleh ke? Okey, akhir sekali yang ini Le Chatelier, mungkin ini dah banyak dibincangkan dalam eksperimen. Le Chatelier principle, dia bercakap tentang bila reaction tu at equilibrium, so you
ganggu dia. You disturb the equilibrium. So reaction tu, they try to counter the effect of disturbance tu, the effect of changing, the effect of the change. The disturbance tu dia nak counter balik dengan dia shift to the direction so as to reduce the effect of the change. Kalau macam ni kan, kalau kita ada penimbang, kalau kita tekan belah sini, surat ni akan naik kan. Macam tu lah. Dia nak macam ni, harimau ni kacau belah sini, so dia pergi lari kot tu. Macam tu lah So dia kena counter balik lah. Macam mana. Okay, contohnya kita ada effect of concentration. Macam you buat amali tu. Effect of concentration, effect of temperature, effect of pressure, effect of volume, effect of adding inert gas at constant pressure, at constant volume, at constant pressure, catalase. Habis. Itu macam mana? Dapat tak ni? Okay, saya terang je setakat mana saya boleh terang. Kalau tak habis, kamu boleh baca sendirilah nah. Next week saya masuk chapter 7. Okay, effect of concentration Effect of concentration. Maksudnya kita tengok disturbance tu dia tambah atau dia buang. Dia boleh buat pada reactants ataupun produk boleh. Okay, contoh satu disturbance dia yang ni. Kalau reactant kita increase kan. Kita baca reactant sebelah kiri reactant. Ni reactant belah kiri. Ni reactant. Ni produk. Okay, jadi sekiranya kita tambahkan hidrogen ke, you nak disturb equilibrium tu, nak effect of concentration tu dengan you tambahkan concentration hidrogen boleh, tambahkan iodine boleh, you nak tambahkan HI boleh, atau you nak remove pun boleh, nak remove hidrogen boleh, nak remove HI boleh, nak remove iodine boleh, nak HI boleh. Jadi bila you buat tu, you tambah, you buang, you are disturbing the equilibrium. Dia duduk elok-elok dah the equilibrium, you pergi kacau dia. So apa yang berlaku? Reaction dia nak pergi ke mana? Nak capai equilibrium tu, dia kena cepat-cepat pergi, dia kena bertindak balas ke, dia terurai ke, macam mana? Okay, jadi sekiranya saya increasekan concentration yang sebelah kiri ni reactant. So equilibrium system will be disturbed. Dia dah terganggu lah, okay. So according to Lee-Chatelier principle, kena bila you nak explain, kalau subjektif tu you kena mention ni. Lee-Chatelier principle. According to Lee-Chatelier principle, equilibrium position will shift. Perkataan yang penting tu, equilibrium position will shift. Equilibrium position will shift. Equilibrium position will shift to the, you increase belah sini, dia pergi belah sini. Sebab dia nak kurangkan belah sini, dia pergilah ke depan. Dia akan go forward to the right to minimize the disturbance until equilibrium is established. Dia maksudnya hidrogen, bila you increase ke hidrogen, let's say hidrogen you increase, so hidrogen ni dengan cepatnya akan bertindak balas dengan iodine untuk mengurangkan hidrogen tu. Bila dia tambah, you kena kurangkan. So dia akan menghasilkan lebih banyak HI lah. You tambah, dia kena decrease balik. Tu dia cakap. So HI tu akan bertambah. Maksudnya reaction tu cepat-cepat pergi ke depan. Dia pergi one way tapi nanti bila dah hidrogen tu dah berkurang, HI ni dah bertambah, nanti dia patah balik, so dia akan jadi equilibrium balik. Equilibrium will be re-established. Dia akan capai equilibrium balik. Bila you disturb tu, dia tak equilibrium dulu, dia pergi ke depan dengan cepat. Macam ni kalau kita decrease pula, hidrogen kita decrease, so HI ni kena berpecah, mengganti balik hidrogen. Macam tu nah. So equilibrium position shift to the left sebab kita nak replace balik, to increase balik hidrogen dengan iodine ataupun iodine yang kalau you decrease. So HI akan berkurang lah
hidrogen dan iodine akan bertambah. Faham kot no? Okay, jadi dia ada eksperimen sebenarnya you buat tu. Kan dia tak buat eksperimen dah lah. Okay, kalau effect of temperature kita kena tengok ni. Reaction tu exothermic ataupun endothermic. Kita baca reaction. Kalau dia bagi equation macam ni. Okay, so ini reactant. Ini produk. Okay, jadi reaction forward adalah exothermic. Reaction reverse endothermic. Kan? Clue kamu tengok dia bagi negatif maksudnya exothermic ataupun dia tulis exothermic ataupun dia tulis heat. Heat berada pada produk atau dia buat heat, dia plus heat. Heat berada pada produk. Heat is released kan, kalau kita define exothermic reaction, heat is released by the system to the environment. So heat berada pada produk. Kalau heat berada pada reactant, bila kita baca reverse ni, sekarang ini jadi reactant, heat bersama dengan reactant, ini jadi produk. Itu maksudnya endothermic reaction. Okay, jadi kalau nak tahu effect of temperature on equilibrium, tengok dia bagi exothermic atau endothermic reaction. Okay, so kata let's say heat is removed. Dia kata ni, you lowerkan temperature. Kamu buatkan eksperimen yang kamu buat tu, you bola ais. You bola ais tu maksudnya you lower the temperature. So you disturb the equilibrium, one thing. So according to Le Chatelier principle, okay, kalau kata you lower the temperature, sekarang you kena naikkan balik by temperature. You kena increase balik. Macam tu tadi. Macam tadi you increase concentration kena decrease. Kalau you decrease concentration kena increase. Sekarang you lower temperature you lower, temperature kena rise balik. Okay, jadi reaction yang mana yang akan menyebabkan suhu akan naik balik? Reaction forward, sebab forward tu adalah exothermic reaction. Jadi equilibrium position shift forward lah. Equilibrium position shift to the right. Sebab forward reaction tu adalah exothermic. So heat will be released so that temperature will be rise. Kalau you buat raising the temperature must be lower. Balik untuk capai equilibrium, dia temperature will be lower. So mana reaction yang akan menyebabkan temperature will be lower? Iaitu reaction reverse. To the left. Because left adalah endothermic. So heat absorb tu, heat yang you supply tu will be absorbed so that temperature will be lower. Macam tu you baca dah. Dia tak ada banyak masa ni. Ada effect of pressure ni penting juga. Sikit masa lagi. Effect of pressure, kamu check dia punya moles. Check dia punya moles. Tapi ambil yang we take into account dalam equilibrium lah. Equilibrium position. Equilibrium expression. Kalau dia solid, liquid, tak mau tengok dia punya mole. Tengok mole yang hanya kita take into account in the expression. Kalau pressure, kita bercakap tentang gas. Jadi kita jumlahkan berapa mole gas. So sini 1 dengan 3, so 4 mole. Ini 2. Okay, jadi let's say kita tengok what happen if pressure is increased. You increase pressure, maksudnya you make the bekas tu kecil. Pressure akan increase lah. Ditekan dia macam piston. Volume tu kita kecilkan, pressure akan increase. So macam mana? So ingat, pressure bila kita increase, pressure kena decrease. Kita kena decrease balik.
Bila dah increase, you kena decrease balik. Macam tu, dia kena do the opposite. So, arah mana di mana pressure akan decrease? If you have less number of molecule of gas, then pressure will be decreased. But pressure is due to the collisions of the particle with the wall. So if you have fewer number of moles of gas, pressure will be lower. So equilibrium position shift to the right lah. Right tu less number of molecule of particle of gas, then pressure will be lower. Boleh tak? Nah. So kalau kita decrease pressure, dia opposite lah. Decrease pressure, pressure kena increase balik. So if you have more number of particles, then pressure will be increased. So equilibrium position shift to the left. Because on the left there are more number of particle of gas, then pressure will be increased. Decrease kena increase balik. Saya harap kamu faham ni. Nanti kamu tengok video ni. Volume ni dia macam opposite dengan pressure tadi lah. Tak tahu sempat tak saya nak ajar sikit lagi. Okay, saya ajar sikit volume ni. Kalau kita nak explain based on volume, kita boleh buat macam ni. Sekarang kalau kata volume decrease, volume kena increase. Macam mana kita nak increasekan volume? If you have less number of molecule of gas, then volume will be increased. Volume is decreased, volume has to be increased. Volume has to be increased. If you have less number of molecule of gas, then volume will be increased. Dia equilibrium, dia nak selesa macam sebelum ni kan. Kalau kata bekas tu dikecilkan, janganlah isi banyak-banyak. Kena ada less number of particles lah. That's why equilibrium position shift to the right. Supaya volume tu akan increase balik. Okay, saya stop sampai situ lah. So, belakang-belakang ni boleh baca sendiri tak? Boleh. Boleh nah, kamu baca ya. Kata kalau ada masa, nanti ada masa-masa lagi, saya patah balik. Takut tak ada masa.